Pas syurga tu, syurga lah ke mana? Syurga kemudian ke? Tak mesti. Syurga yang awal, mana tanpa hisap. Dulu-dulu termasuk di antara orang yang masuk mula-mula ke dalam syurga. Faqad aujaba tu maknanya ataupun aujaba lahul jannah ataupun wajabat lahul jannah. Yang dimaksudkan dengan syurga tu syurga mula-mula masuk. Orang yang mula-mula masuk, orang yang masuk tanpa hisap, orang yang banyak taat dia kepada Allah SWT, itulah masuk, mula-mula masuk. Ataupun syurga yang dimaksudkan ini ialah syurga yang istimewa, mesti dia masuk. Ataupun maksudnya dia mesti masuk syurga, mesti masuk syurga dengan arti akhirnya dia masuk syurga juga setelah maknanya dosa-dosa yang tidak terhapus dengan taubat begitu sahaja. Ada juga dosa-dosa yang tidak terhapus dengan taubat begitu sahaja, itu diselesaikan. Kok mana-mana pun dia mesti masuk syurga juga akhirnya. Itu ada beberapa makna. Tetapi yang pertama dan yang kedua itu lebih istimewa lah, lebih istimewa. Sebab bukan semua orang yang ada masalah besar, bukan semua orang ada masalah besar, masalah jenayah, darah kau bunuh orang kau, masalah curi ke, masalah merompak ke, masalah, bukan semua orang ada tu. Setengah orang tu dia ada masalah kecil-kecil ya, dosa kecil-kecil padan dengan hak ni. Dia sudah layak masuk ke dalam syurga yang istimewa. Dia sudah layak masuk ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang masuk dulu, masuk di peringkat awal. Aku pun berkata wah, gitulah, bah. Alangkah eloknya sabda ini. Maka ada orang kata depan, dia tak perasan. Dia kata, orang tu pun kata hak sebelum ni, hai Uqbah, lebih elok lagi daripada hak sana, comel lagi pada hak sana, kata. Aku pun perhati, rupa-rupanya Umar bin Al-Khattab duduk depan tu. Aku pun kata, wahai Aba Hafs, apa hak sebelum ni tu? Dia kata kepada dia. Umar pun kata, baru saat ni sebelum kamu mari, Nabi SAW kata, tiada siapa pun di antara kamu yang berwudu lalu diperelokkannya wudunya, kemudian dia baca hak ni. Dia baca hak ni bila dia selesai dari berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca tu. Illa futihat lahu, siapa saja yang baca hak tadi, mesti tidak ada siapa pun yang baca macam tadi, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8. Pintu syurga hak 8. Boleh dia masuk. Nak masuk ke mana? Ya dia suka. Dia suka nak masuk ke mana. Mana bebas lah dalam syurga. Syurga mana pun bebas dia pergi. Hak ni lebih comel lagi. Sebab apa? Sebab apa lebih comel lagi daripada hak tadi? Hak Sayyidina Umar kata lebih comel. Sebab hak ni lebih mudah. Lebih comel tu maksudnya dari segi mudah, lebih mudah dan lebih ringkas, lebih besar pahala yang disebutkan itu. Lebih besar pahala. Tadi pasti dia sudah memastikan. Hak saat ni pula baca hak ni, tak perlu semayang, tak ada semayang ke apa, tak ada sebut semayang, baca hak ni saja. Itu ringkas tu, mudah tu. Lepas tu masuk syurga, tadi sebut masuk syurga saja. Hak ni sebut syurga mana saja dia ada, bebas. Lebih luas lagi. Dari sudut itu lebih baik ataupun lebih comel, lebih elok ada sini daripada yang pertama tadi. Kemudian di sini ada disebutkan pintu syurga tu ada 8. Adakah 8 saja pintu syurga ni? Kalau kita perhati banyak ada hadis yang lain, umpamanya dalam Tirmizi dia kata samaniyatun min abwabil jannah, 8 daripada pintu-pintu syurga. Maknanya syurga tu ada lebih lagi daripada 8 pintu, sampai kepada 11 pintu. Tapi hak ini maksud lagu mana? Boleh jadi hak besar, pintu besar.
8 itu. Ataupun ni pintu yang istimewa 8 ni, lebih daripada yang lain. Boleh jadilah. Artinya dalam hadis ini, untuk nak dapat untuk nak dapat syurga ni sebenarnya tidak payah. Kalau kena gaya lah, terutama bagi yang tidak ada masalah besar lah. Tidak ada masalah besar. Sebab itulah dalam Quran Allah SWT dia sudah bagi jaminan dah. Sebab hak besar tu tak sebenar. Hak besar tu kalau boleh jangan dibuat lah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, Tuhan berjanji dah, nescaya aku akan keparatkan, hapuskan dosa-dosa kecil yang kamu lakukan. Dia sudah janji dah. Dosa-dosa kecil nak terhapus lagu mana? Dengan cara lagu ni. Ini termasuk dalam perjanjian Tuhan dah. Cuma jangan buat dosa besar. Itu susah. Kalau buat dosa besar, susahlah. Dia tak boleh tak selesai dengan kita kembali kepada Tuhan sahaja. Tetapi ada satu lagi syaratnya, iaitu kena pergi minta maaf dengan dia. Kena pergi minta maaf, minta halal dengan dia. Minta halal dengan dia. Tak minta halal ni nah. Ada beberapa tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya dekat orang nak mati, molek nak pergi Mekah, nak pergi buat benda-benda besar lah. Jangan pergi ada benda hak sakok. Jangan pergi ada benda-benda hak sakok. Hari raya, hari-hari besar yang mana kita selalu berjumpa, berhimpun, molek lah pada masa tu. Minta maaf lah. Lepas tu minta maaf tu lagu mana? Ada kalanya kesalahan kita tu terlalu besar, tak padan dengan minta maaf gitu saja. Kita kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu tu sama ada kisah lah. Kisah biar dia balas kita. Itu pun satu cara. Biar dia balas kepada kita. Kalau kita kata ke dia, biar dia kata. Kalau kita pernah tampar dia, biar dia tampar balik. Seperti yang dilakukan oleh Abu Dhar. Dia suruh pijak pipi dia. Dia bergebah pasal dia kata kepada satu orang sahabat, anak si hitam, dia kata, Nabi SAW pun kata, innaka mru'un fika jahiliyah. Kau ni masih ada lagi semangat jahiliyah. Dia pun rebah atas tanah tu, tak sebangun. Kalau selagi orang tu tak pijak atas muka dia dengan tapak kaki. Lagu tu, itu salah satu cara. Yang kedua, kalau kita tidak sangguplah buat gitu, ataupun dia tak boleh terima, mungkin dia tak boleh terima kerana bagi dia perkara besar benda tu, akan heboh kepada orang pula. Baik kita kalau kita buat baik kepada dia. Kalau dia sudah tak ada dah, tak boleh nak minta maaf, buat baik kepada anak cucu dia, anak isteri dia, buat baik. Tak usah rayak, tak apa. Tapi dalam hati kita nak tebus dosa kita, kesilapan kita terhadap dia. Tak payah rayak kepada siapa-siapa, tak payah rayak ke dia. Kalau sudah mati terutamanya, buat baik, bantulah keluarga dia. Dengan cara lagu tu, mungkin Allah SWT akan menghapuskan dosa kita. Besok tidak akan, tak ada waktu tu dimaafkan. Ada kalanya boleh juga maaf seseorang tu pada ketika dia dikata, ketika tu panah benar. Kalau ketika tu selalu nak maaf, tak maaf. Tapi setelah 20 tahun lah katakan, 10 tahun atau 5 tahun, tengok kepada keadaan lah, boleh jadi dia tak apa, dah sejuk dah pada ketika itu. Itu pun satu peluang juga. Dengan sebab itu Allah SWT beri kita panjang umur untuk kita bermaaf-maafan. Ada kalanya orang yang kita buat salah dulu tu, kalau kemudian 10 tahun kemudian dia tak ada buat siapa dia, boleh jadi dia terlupa dah pun. Kalau ada pun puasa sikit-sikit. Kalau kita minta maaf hari raya, maaf lah besar kecil, kalau ada silap dia boleh maaf, boleh jadi sudah memadai dah. Kalau seumpama itu, pasal itu sudah jadi tidak besar dah kepada dia. Walaupun suatu ketika dulu
menyakiti hati dia.